ular hitam yang besar. Fir'aun terkejut. Adik kakak tengok, ular juga. Masya Allah, mukjizat Quran yang diberi pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tadi ular kecil, lelaki jadi ular besar. Fir'aun jawab balik, Musa bolehlah beragah dekat aku, kerana aku tak kerti sihir. Walaupun aku Tuhan, tapi ngaji sihir ni aku suruh ke menteri-menteri aku lah. Moga aku ni Tuhan. Kalau mu ni berani seperti kita buat pelajar mu dengan ahli sihir. Dalam Quran disebut sahar. Sahar dalam bahasa Arab bermakna orang yang pakar dalam sihir, profesional dalam sihir. Kalau sihir sekali-sekala tidak panggil sahar lagi. Sihir bisa benar dah panggil sahar. Tapi Musa kata tak apa, jumpa. Tapi Nabi Musa buat strategi. Strategi Nabi Musa 3 kali. Innama mau'idukum yaumuz zinah. Hari yang kita tentukan untuk berlawan ni adalah hari raya yaumuz zinah. Sebab masa hari raya ni orang boleh pakai tubik belakang. Masa tu YouTube tak ada. Kalau kita panggil dan ingat live telecast lah, siaran langsung, supaya orang rakyat semua boleh tengok belakang. Kalau kita buat hari lain boleh jadi setengah rakyat duk kerja kau tak boleh nak cuti kau, go to ni tak boleh nak tengok perlawanan yang agung ni. Live telecast. Kita minta live telecast debat dengan Datuk Najib, kata gegar tak boleh paksa dah. Nabi Fir'aun okey. Fir'aun kata bagus, kita setuju. Kita pun nak suruh rakyat kita tengok hak mana menang, hak mana kalah. Oh, Fir'aun berani pasal dia yakin dia boleh menang. Lepas tu yuhsyaran nas Tuhan. Masa dia tu aku patik cadar masa duha. Kalau masa malam, masa tu lampu pun tak ada, gelap-gelap, tak nampak ular mana telah ular mana tak tahu. Boleh jadi ular Fir'aun telah ular Nabi Musa, selibuh situ pula. Masa terang molek, masa tengah segar, budak tak mengatuk lagi, malam budak mengatuk nak tidur, budak pun boleh tengok, orang tua pun boleh tengok. Yuhsyaran nas Tuhan. Kita boleh setuju? Lepas tu tepat Nabi cadar, Nabi Musa cadar tengah bandar, tengah negara, supaya semua orang rakyat boleh tubik belakang. Kalau buat di hulu, orang bandar tak lagi. Jadi buat di tengah negeri. Fir'aun setuju 3 ni. Dalam bahasa moden kita kata ini adalah strategi Musa. Mukjizat 1 kali. Itu dia Tuhan. Kemudian strategi, usaha dia, aturan dia, ini juga ada. Tak boleh pakai mukjizat tukar semata-mata. Masa pun tak ada tentu, tepat pun tak ada tentu, mana lagu mana keadaan, tak. Nabi Musa dari segi strategi dia menentukan tempat, dia menentukan tarikh, dia menentukan masa. Dia berusaha pergi jumpa dengan Fir'aun. Dan dalam surah Syu'ara, bukan saja Nabi Musa ni jumpa Fir'aun, tapi Nabi Musa juga jumpa dengan pengikut Fir'aun. Ini musuh. Mana kita kapi rumah-rumah yala, itu adalah pernah dibuat oleh Nabi Musa AS secara senyap-senyap rumah-rumah. Jadi bukan jumpa dengan Fir'aun saja, jumpa juga dengan pengikut Fir'aun. Jumpa dengan Fir'aun saja yala, tapi jumpa dengan pengikut dia pun kena buat. Tapi kadang-kadang kita tak nampak ya Nabi Musa ni jumpa dengan pengikut Fir'aun, dia nampak jumpa dengan Fir'aun saja. Bila berlaku hari itu, Nabi Musa lepas tukar dia lepas pada ahli sihir. Apa jadi? Fa iza hiya talqafu ma yafikun. 3 jenis ular dalam Quran berkait dengan Nabi Musa AS. Fa iza hiya talqafu ma yafikun. Bila Nabi Musa lepas, ular ahli sihir itu bergeliat. Ular Nabi Musa ni begitu besar, dia cepat sekali terlegok, habis licin, habis ular-ular lain yang diada-adakan oleh ahli sihir. Baik, ini menunjukkan keindahan Al-Quran, mukjizat Al-Quran, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma unzila ila rasul, yang diturunkan kepada rasul. Rasul mana? Bukan Kasim Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jadi bila ayat Quran ini dibacakan kepada rahib-rahib, kepada pendeta-pendeta, pada orang-orang agama Yahudi dan Kristian? Mereka ini tara ayunahum tafidu minad dam. Mu tengok mata dia tubik air, blocor tubik air mata. Maknanya kekuatan Al-Quran tu kita kena yakin, kita kena bacakan kepada orang-orang yang tidak Islam lagi. Kita kena buat tubik daripada pok-pok kita saja, biar orang lain boleh dengar.
Kerana Quran itu ada kekuatan dia sendiri. Orang pendeta rahban Kisisin ini, pendeta dan orang panggil rahib ini, bila dia dengar ayat Quran, dia teringat kitab-kitab dia dulu yang menceritakan kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tengok dua tiga perkara di sini. Keistimewaan Quran juga. Wa iza sami'u, ini pendengaran telinga kita ni. Dan Sayyidina Ali ada satu madah dia, mau tengok telinga dengan matamu, dengan lidahmu, dengan matamu, dengan lidahmu, telingamu padai dah mu mengaku Tuhan tu ada. Lidahmu tu daging betul-betul, daging stokol, tapi yang beralih daging tu berkecek ke besok. Kan ni hebat. Lidah kita ni daging dah. Kita ambil lidah lembu, bakar macam ni, sedap kan main. Nah, maknanya daging dah. Cicah ni boleh bosok. Malaysia pun boleh, tak nanti bosok. Nah, Dr. Rusli kalau ada siapa-siapa nak macam ni lidah, jahit baik. Lidah sekeping daging patai tu boleh tubik suara. Telingamu ni mungkin suluh molek. Gendai dia tu tulas je. Tapi bila masuk suara boleh dengar. Matamu boleh nampak habis. Baik. Dua perkara dalam ayat ni, mata dan telinga, pendengaran dan penglihatan. Bui dengar pendeta Kristian dengar Quran, tengok mata dia lagu mana. Baik. Dalam psikologi kata, daripada pendengaran, daripada penglihatan bawa ke hati, dia menghasilkan kesan psikologi, dia menghasilkan reaksi, respon psikologi. Dan ini adalah kekuatan Al-Quranul Karim. Jadi bila kita kata Nabi Muhammad ni seorang Rasul yang diberikan mukjizat sehebat Al-Quran, pak kita nak kata Nabi Muhammad ni mendewakan diri dia sendiri, ini fahaman karut yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba cadai supaya Kasim Ahmad dia ambil tindakan. Jangan dia elok gitu saja. Kalau orang lain kita ambil tindakan, kalau kita tak ambil tindakan, dia akan borak lagi, bunuh janin agama kita. Hamba cadai dia ambil tindakan. Baik, habislah tajuk mukaddimah kita. Kita masuk pada isu-isu semasa. Dua tiga perkara je malam ni. Nombor satu, pembaziran dalam One Malaysia Development. Kita di Kelantan ni menata apa One Malaysia Development ke pun kita tak tahu. One Malaysia Development berhad. Kalau Malaysia dulu kita ada khazanah. Kita ada Minister of Finance Incorporation, MOF. Masa Najib dia waktu besar lagi, dia panggil 1MDB. 1MDB baru beranak 5 tahun. Kalau kira umur budak tak masuk sekolah lagi. Tetapi hutang dia Masya Allah, baru beranak 5 tahun dia sudah ada hutang 31,000 juta, 31 bilion. Termasuk kerana dia beli semula syarikat jana kuasa elektrik. Bulan ni kita naik bil elektrik 15%. Kalau mari GST dia akan naik lagi. Dan akan datang akan naik lagi 20%. Jadi masa Tun Mahathir dulu dia bawa konsep swasta, penswastaan, kerana nak mengurangkan belanja kerajaan kononnya, kerana nak suruh swasta tanggung belanja. Kerajaan tak payah bayar gaji orang, tak payah buat tubik modal, nak buat jana kuasa elektrik. Mula kita ada LLN, kemudian Mahathir korporatkan jadi Tenaga Nasional Berhad. Lepas TNB ada, tubik pula dipanggil IPP, Independent Power Plant, jana kuasa elektrik swasta. Yang dapat ni antara lain Ananda Krishna, Tanjung Power. Yang dapat antara lain syarikat Judi Genting, Genting Sanyen. Yang dapat syarikat YTL. Demo ni boleh. Terma dia, bila demo ni waktu bit elektrik, belah-belah mana TNB kena bayar. TNB guna ke tidak, TNB kena bayar kepada syarikat ni. Gaya syarikat ni, hutang besar, goyak kaki. Walaupun modal besar, tetapi operasi dia mudah. Dia buat masuk air batu ataupun gas, bubuh dalam jana kuasa dia, jadi elektrik, jual ke TNB, TNB jual ke orang ke tidak, dia lebih tenaga bagi dia ke tidak, dia kena bayar kepada syarikat-syarikat. Kemudian Pakatan Rakyat buat perbincangan, diumumkan dasar Pakatan Rakyat. Kalau kita mengatakan Malaysia,
kita nak kurangkan harga elektrik. Salah satunya adalah dengan cara kita kaji semula terma-terma yang kuasa elektrik swasta ni, IPP. Semua orang tahu. Semua orang tahu dasar kita. Jadi Ananda, Genting, YTL ni kita gegar. Dia takut bila kerja pakatan naik, pilihan raya lepas, kita buat dasar ni, dia jadi utuh sikit. Lalu demo ni jual balik ke KJF. Mula KJF beranuk dah kepada swasta. Swasta masuk balik dalam perut mak dia. Masuk dalam rahim semula, dengan tanduk-tanduk sekali, dengan kaki-kaki sekali. Daripada swasta jadi KJF balik. KJF bayar syarikat ni. YTL, minta maaf, YTL tidak. Genting Sanyin kerja ambil 75%, Tanjung kerja ambil 100%. Kerja bayar syarikat ni semula, Ananda kaya segitu betul balik 200-300 kali kaya, bukan sekali 10 kali dah. Mula apa dia kaya dah, kerja beli balik dengan harga lebih mahal 2.9 bilion, lebih mahal daripada harga sepatu. Masa saya di parlimen dulu, hamba malam ni nak nyuruh sikit lah, minta maaf lah Ustaz, nak nyuruh sikit supaya orang tahu, bukan nak nyuruh apa dah. Masa hamba bahas di parlimen mengenai MAS, hamba bahas juga mengenai dengan Subang Airport. Masa Tun Mahathir, Subang Airport ni dia nak buat pusat exhibition. Dia beri pada sebuah syarikat anak dia. Anak dia, kalau tuan-tuan yang baca majalah yang terbaru ni, anak dia kalau tak silap hamba salah satu daripada 10 terkaya di Malaysia. 10 terkaya di Malaysia. Anak Tun Dr. Mahathir. Ayah dia Perdana Menteri. Anak dia menego berapa tak tahu. Lah ni tubik jadi 10 terkaya di Malaysia. Anak Anwar Ibrahim, alhamdulillah tak masuk dalam senarai. Anak orang lain tak masuk dalam senarai. Anak Tun Mahathir ada dalam senarai. 10 terkaya di Malaysia. Ananda antara orang yang terkaya di Malaysia. Baik. Masa tu bila hamba bahas, alhamdulillah cadangan Mahathir nak beri Subang Airport pada syarikat anak dia ni dibatalkan. Bila hamba landing Firefly naik turun di Subang, hamba teringat balik ucapan hamba, boleh jadi rakyat Malaysia tak perasan pun. Salah satu jasa kecil hamba boleh membatalkan semula, sehingga Subang Airport tu ada lagi lah ni, Firefly boleh turun, Malindo boleh naik di Subang Airport, kerana tak jadi bui pada anak Mahathir. Kalau tak ada dah Subang Airport. Baik. Lepas tu hamba bahas pembelian emas. Emas, adik kakak tahu, dia untung rugi tahun lepas 1.17 bilion juta. Bilion. 1.17 bilion. 1.000 juta lebih dia rugi. 1 bilion lebih. Emas rugi. Rugi berapa kali rugi dah. Kerana masa dia ambil semula daripada Tan Sri Tajuddin dulu, KJL masa tu Tun Daim, dia bayar lebih mahal daripada harga pasaran. 8 riyal satu saham tanpa ada penilaian. Hak ni bila hamba kalau salah kecek dalam dong ke mana ke, minta maaf lah kalau hamba tegas sikit benda ni, kerana sejarah dia panjang. Dalam dewan, dalam parlimen mula hamba tekankan kena ada valuation, kena ada penilaian, kena buat penilaian. Tak boleh suruh lagu tu, tak boleh ambil lagu tu. Bila kita mengata bagi pihak rakyat, amanah kita ni nak suruh rakyat tu, Malaysia negara kita ni pitih jadi jimat, jadi banyak pitih, boleh beri kesenangan pada rakyat jelata, boleh tolong hak susah, fakir, miskin, anak yatim, hak rumah orang tak ada rumah, ramai lagi orang susah mati di hospital dengan tak boleh nak belayar belanja. Masya Allah, ni semua tanggungan kerajaan pemerintah. Sebagaimana Sayyidina Umar kata, kalau ada anak unta mampu kerana jatuh dalam lubang di Baghdad, aku di Madinah tak tahu, tak cara, aku tanggung dosa depan Tuhan. Jadi konsep tu kita kena guna. Bila kita mengatakan atas nama Islam, kita kena karga habis benda-benda yang boleh menyebabkan kerajaan kita ni cemerlang dan luar biasa. Tak boleh mengatakan sebagai ramai-ramai, tak boleh. Kerana kita mengatakan atas nama Islam. Kalau nak mengatakan sebagai ramai-ramai, tak payah pun nama Islam. Jadi bila mengatakan nama Islam, kena comel. Baik. Bahaslah hamba dalam tu. Tun Daim bila dia tengok hamba bahas dengan fakta dengan apa, dia suruh pegawai dia panggil hamba, suruh pergi ofis dia. Masa tu masih Jalan Duta, ofis Menteri Keuangan Jalan Duta. Tun Daim dia dah hidup lagi. Dia kalau orang lain jumpa 5 minit, lepas tu dia memang sibuk, dia dengar orang kecek, tapi dia buat kerja dia nulis dia berapa. Hari tu hari Jumaat, hamba pakai baju
selain dari baju Melayu. Oleh kerana tajuk ambo dalam parlimen adalah MAS, dan ambo tak boleh terima kedudukan negara kita pegawai putih ribu juta bayar kepada Tajuddin Ramli, dia ada cash lepas dia jual ni 800 juta. Ambo tak boleh nak terima tu. Ambo bawa surat simpan dalam poket ambo. Aku tahu dah Daim panggil aku mesti ada sekali. Baik, ambo gila layak Tok Guru. Daim panggil ambo, masuk dalam ofis dia, buat dengan dia. Dia tinggal kerja dia, mengadap ambo. Mengadap bicara. Dia kata dia nak tolong orang Melayu, dia ni suka gini, suka begitu, nak tolong Kelantan, semua sekali Kelantan ni Melayu. Dia pun tunjuk surat pada ambo, surat kelulusan untuk bekalan air Kelantan, 900 juta. Saya baru tanda tangan. Ya berhormat tengok surat ni. Dan ambo kata dalam hati, apa nak ayat ambo? Maknanya dia suruh ambo ni selu kecek dalam parlimen. Masalah mah ke apa semua ni. Hari ni mah rugi balik. Jadi ambo teringat balik benda ni, ambo kena royak kadek kakak. Sebagai wakil Parti Islam Malaysia, kita bawa dah tajuk ni 10-15 tahun yang lepas. Jadi dia tunjuk surat 900 juta. Kajian Kelantan pun terimalah cek. Belum pada tu Tok Guru jumpa Mahathir, tak dapat cek. Jumpa dengan Anwar Ibrahim masa dia Timbalan Perdana Menteri, tak dapat. Jumpa dengan Mahathir 3 kali. Jumpa di Langkawi, ambo pergi sekali dengan Tok Guru. Lepas mai Jumaat, Mahathir bawa masuk dalam ofis, dalam bilik dia di hotel. Tok Guru royak nak bekal air Kelantan 900 juta. Tak boleh lagi. Bila ambo kecek tajuk MAS, Daim luluh 900 juta. Jadi orang AKSB tu kena, bukan so kena jasa sangat. So jaga molek lah AKSB tu. So jaga molek lah Kelantan. Kerana sebahagiannya adalah daripada sambungnya daripada cerita-cerita dulu. Baik, ambo royak Ketun Daim, dia ada hidup lagi. 2 hari lepas dia komen tentang Anwar Ibrahim. Hak tu tajuk dia lah. Tapi ambo royak Ketun Daim, Tun hak ni tun dengan kajian di Kelantan. Saya tidak dalam kajian Kelantan. Saya mari sebagai ahli parlimen kebaikan. Oleh kerana Tun tak lepas lagi jawab dalam parlimen, ni surat saya tentang MAS yang Tun kena jawab. Surat tu saya masih simpan lagi. Saya nak beritahu, ambo nak beritahunya, kerana kita ambil dengan Gegar Mahal dulu, siapa lah ni MAS tak ada betul lagi. Jadi bila kita mengatur, bukan saja masjid, bukan saja surau, bukan saja benda-benda kubur, benda khairat, apa semua, termasuk governance, lagu mana kita jaga kerajaan dengan segala untung rugi hasil masa dia, lagu mana kita jaga, lagu mana kita boleh bawa negara kita ni lebih beramanah. Ambo sebut semua masalah Singapura. Moga Singapura tidak jauh, ada kakak boleh pergi sendiri. Ambo lah ni lebih kurang adalah buah-buah dengan orang dalam industri minyak di seluruh dunia. Ambo tahu lebih kurang shipyard ni insya-Allah Kelantan ni pun boleh buat. Shipyard buat fabricate kapal, beki kapal. Untuk buat pelantar minyak, dia panggil jackup rig. Sebutir jackup rig ni 220 juta Amerika. Mana paling besar sekali buat jackup di dunia ini? Ialah di Pulau Batam, dibuat oleh syarikat Singapura. Q sampai 3 tahun. Dan harga dia lebih mahal 30% daripada harga dunia. Tempat simpan minyak terbesar di Asia mana? Bukan di Terengganu, bukan di Kertih, bukan di Kota Baru, bukan di Bacuk, bukan di Gapur. Ialah di Singapura. Refinery terbesar di Singapura. Reference harga minyak di Asia, Singapura. Hub Trading Petroleum di Singapura. Petrochemical Complex di Singapura. Berapa titik Singapura ada minyak? Jadi kalau Singapura boleh ambil satu kedudukan strategik yang begitu penting dalam masalah bekalan tenaga dunia sebelah Asia, Malaysia apa tak boleh? Apa tak boleh Malaysia? Fabrication kita, shipyard kita tak ada sebutir pun sebesar yang ada di Singapura. Jadi hak tu tajuk yang lepas dah. Tajuk hak akan datang ni, ambo rasa Kelantan mampu. Kelantan boleh buat shipyard ni. Kalau nak hubungi pun ambo boleh tolong syarikat-syarikat hak ambo kenal untuk buat shipyard, untuk buat benda-benda supaya peluang kerja kita boleh tarik secara orang panggil bijaksana khazanah minyak kita di laut tu. Walaupun Arab ke Menatang UMNO ni minta maaf lah, dia orang lari tak boleh titik kita. Hak royalti ni senyap tipah habis dah. Ahli kajian kita ni tidak senyap, ahli dia senyap. Cara berunding pun tak berjaya. Bukan tak berjaya, maknanya tak tutupi hasil lagi. Cara mahkamah tergantung, mahkamah tak bersedia siapa lagi.
Bermakna mahkamah ni adalah satu pelunggu kita. Jangan cabut pelunggu ni. Sehingga kajian pusat Petronas bayar ke-4 tuntutan kita. Kalau kita cabut pelunggu ni, habis. Tindakan mahkamah siapa lagi tak cara di Mahkamah Persekutuan kerana ia satu pelunggu pada tuntutan royalti Kerajaan Negeri Kelantan atau Rakyat Negeri Kelantan. Baik, dalam cerita-cerita lain, Mas rugi. Balik pada cerita tadi, apa nama ni, bulan 5 ni 1MDB kena bayar hutang 7 bilion termasuk bunga. 2 tahun bunga 800. Bila 800 juta, dia beli ni dengan harga mahal 2.9 bilion. Amba minta Najib tolong jawab. Dia adalah pengerusi lembaga penasihat 1MDB. Bapa mau beli go mahal. Okey, syarikat ni nak habis dah 5 tahun, 6 tahun lagi habis kontrak. Tahun 2020 Tanjung habis kontrak dengan Kerajaan. Manakala kita tak beli pun tak ada masalah. Kita boleh ambil semula syarikat ni dengan harga lebih murah. Bapa mau buat lagi? Mungkin nak jawab. Rakyat kena kapur, kena tahu, kena tanya dalam kedai kopi, kena tanya mana. Jadi kita balas sama kita, nama pokok UMNO ni habis licin dah. Dia kau habis kekayaan negara kita. Jaga kekayaan ni satu daripada benda penting dalam agama kita. Benda penting. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah, dia benda ni dia jaga sungguh-sungguh. Sehingga bila dia nak wafat, dia panggil sahabat dia, aku ni ada salah apa, mu tolong balas balik. Mu tolong balas balik. Masalah Tuhan ampun kita tu satu masalah. Tetapi kalau kita buat satu kesalahan, kita kena minta ampun, minta maaf dengan mana-mana pihak yang terlibat. Baik, dalam kes kerugian ni, apa nama ni, 1MDB ni gaji abui tanah di Jalan Tun Razak. Gaji abui tanah 70 ekar. Mula-mula dinilai 325 juta. Tahun 2009. 2011 dia naikkan nilai jadi 4 bilion. Tahun 2012 dia panggil penilai pula, dia naik nilai jadi 7 bilion lebih. Dan dia masuk dalam akaun hutang rugi dia. Jadi dia nampak macam hutang. Daripada sini dia boleh berhutang. Baik, bila dia nak berhutang pula, nak bayar hak ambo sebut bulan 5 ni, siapa masa dia kena bayar 7 bilion. Dia kena ada penjamin. Oh ni adik kakak. Tolong heret. Tu hati ada lagi. Bila dia nak jadi penjamin, siapa nak jadi penjamin dia? Bank minta penjamin. Saya difahamkan oleh pihak-pihak tertentu, Petronas diminta oleh Datuk Najib jadi penjamin. Tun Mahathir tak setuju. Kita marah ke Mahathir tu suku kira. Tapi dalam cerita ni, dalam kes ni, Tun Mahathir tak setuju Petronas jadi penjamin kepada 1MDB, pinjaman-pinjaman baru dia, nak bayar hutang-hutang lama dia. Bila lagu tu Tun Mahathir letak jawatan sebagai penasihat Petronas. Amba kecek secara terbuka. Amba yakin benda ni siapa dalam YouTube dalam apa, amba minta Tun Mahathir jawab. Betul ke tidak dia letak jawatan sebagai penasihat Petronas? Kerana Petronas diminta jadi penjamin pada 1MDB. Pokok dianya, kalau 5 tahun sudah ada hutang 31 bilion hutang tak tahu mana, beli syarikat besi buruk lagu ni, habislah negara kita. Pok kita nak makan kaku hari-hari, pok demo makan susu ting. Jadi letih kita lagu ni. Jadi sebab tu kita kena tukar kajian ni. Salah satu daripada 1000 sebab kita kena tukar kajian. Jadi bila ada pilihan raya kajian, kita kena turun. Ada ke pula bila Anwar tu nak bertanding, Warwan nak bertanding, pok kita kata tak payah pergi. Ini khianat pada tahaluf. Dalam agama kita, dalam bab tahaluf, dalam kitab fiqh tahaluf, turun bacalah ustaz-ustaz kita. Siapa khianat pada tahaluf, cari sebab nak pecah tahaluf, orang itu dosa. Kerana akad kita tu, Tuhan katanya, Nabi sama sekali dia tidak pernah rosak akad dia. Tahaluf kita buat ni adalah akad syariah. Akad syariah, bukan main-main politik biasa gitu. Jadi kalau kita cari sebab buat kenyataan gua tu buat kokeh-kokah gitu nak suruh putus tahaluf, kita berdosa. Kalau Anwar nak tanding lawan calon MCA pula, segala macam UMNO mari nak mapu Anwar Ibrahim, pak kita kata mulut dia soal, salah kita dengan agama kita. Bukan mau nak bela Anwar. Orang lain sekalipun tanding, kita kena tolong dia bagi berjaya. Pasal apa tak saya tolong takut dia jadi menteri besar sekarang. Apa tak boleh jadi menteri besar sekarang? Pasal menteri besar ada. Hak ada dah biar dulu kita kira semula. Hak bagi kita boleh kira lepas ni, kita kira lepas ni. Pilihan raya ni kita kena ada. Jadi adik kakak kena pakai gitu. Jangan kata tak apalah. Menedah tu satu hak. Tadi ustaz kita kata kaki kena bukti, tangan kena bukti. Bukti lagi mana dia cakap rumah?
Ustaz kita ni mesti dah pergi orang lain yang meneksek orang lain. Jadi saksi itu kena pergi lah. Jadi saksi dia cokor rumah, saksi juga, saksi cokor. Ya, baik. Bapa yang nak mampu sangat Anwar ni? Mama nak tanya. Kalau Anwar ni jawab gitu gini, Anwar benih sampai berapa kali benih? Alhamdulillah. Papa gomo, Anwar mula-mula sampai dia. Bukan kerana apa? Lepas tu orang lain pakai mari sampai. Tak apa Anwar pergi. Hanya kerana nak royak pada dunia, puak-puak ni adalah kaki fitnah. Dibayar oleh UMNO. UMNO duduk belakang dia. Kalau atas diri Anwar, Anwar kata tahu diri Anwar. Kalau dia kata begitu gini tu, Anwar tahu tak betul. Jadi kalau atas Anwar diri Anwar, utus saya royak lagu tu, Anwar tahu tak betul. Orang tu kata lagi ni, Anwar tahu tak betul. Jadi Anwar pun supaya diri Anwar. Kalau Anwar tahu Anwar tak betul, orang tu kata juga. Termasuk macam pecah Cik Ibrahim. Berapa tahun lepas nak pecah dah. Ni minta maaf, Anwar kecik terbuka sikit. Pasal kalau kita lock kadang-kadang pemimpin kita setengah-setengah tidak ikut aturan Islam, adab tata silap tata susila Islam. Dia kata Anwar je jaga Cik Ibrahim ni, tu dia pecah dia 8 tahun. Bukan masalah pecah dia kamu setuju dah, tapi tak ada kena mengena, tak ada pernah dalam parti ke, dalam kajian ke, tajuk nak pecah Cik Ibrahim daripada kias, tak pernah berlaku. Jadi jangan disabit kamu. Puas dah mendengar fitnah-fitnah lagi ni. Kalau nak betul depan, jangan duduk main bahaya-bahaya kat belakang. Baik. Dalam kes hamba tahu ini adalah fitnah. Tapi orang fitnah juga. Jadi dalam kes hamba tahu ini fitnah. Macam kes 3 bilion. Anwar ada duit 3 bilion. Anwar ada rekod. Rekod. Ni kalau nak bertemu tu daim apa berani? Anwar ada rekod. Tu daim lah yang paling banyak sekali kau kekayaan negara, ada rekod-rekod. Pada masa tu Tan Sri Allahyarham bekas Gubernur Bank Negara minta buat satu siasatan forensik terhadap Anwar Ibrahim. Bukan pada orang lain. Bila Mahathir pecah Anwar Ibrahim, dia nak cari kesalahan dia, buat satu jawatan kuasa siasatan forensik, lantik audit profesional. Siasat Anwar tubik-tubik senaga harta kekayaan Tun Daim Zainuddin. Masa gege 3 bilion baru ni dalam 7-18 tahun bulan pilihan raya. Ambo bawa pada Anwar Ibrahim rekod ni. Ambo boleh rekod ni masa ambo jadi ahli parlimen. Jadi apa nak mati Anwar ni? Kerana dia tahu kalau Anwar ni berjaya jadi Perdana Menteri ke, kita berjaya merintah Malaysia ke, Cikgu Rahim Perdana Menteri misalnya, tak ada apa satu juga. Asal boleh merintah Malaysia, tak ada orang lain, ambo tak apa. Bukan kita ambil bisa, tapi janganlah kerana balas siapa jadi menteri, siapa tak boleh mengetah kita. Tak kena lah lagu tu. Perdana Menteri ni dia kira, biar mengetah tu. Kalau kita boleh mengetah Malaysia, Mahathir tak akan duduk dalam Malaysia. Tun Daim tak akan duduk dalam Malaysia. Anak beranak Tun Mahathir tak duduk dalam Malaysia. Hak ni lah dia kenyik Anwar Ibrahim, nak kenyik Anwar Ibrahim. Kita orang politik kena bayar lah kata. Apa kita duk kenyik go sekali dengan dia kata. Lagu mana? Kita pakai dia patut nyek dia lagi. Kalau misalnya ada, kalau tak ada, Alhamdulillah. Amor ni mesel saja. Kalau betul lain pesan ni amor kena, adik kakak pakar. Kalau tak kena kan, tak sepakar. Baik. Ini Anwar Ibrahim, rayuan dia Syafiq Abdullah. Saya amor juga. Adik kakak nak tahu amor saya dengan dia lagu mana? Buat sejarah semula. Panjang cerita dia. Panjang cerita dia. Kait dengan kajian partai, kait dengan banyak benda. Tapi akhirnya amor jadi saya dia. Saya, dia prinsip dia, ambil prinsip lah. Tapi nak ayat saya, boleh telefon, ada nombor telefon. Boleh nak telefon dia. Syafiq Abdullah, dia tidak daripada Jabatan Peguam Negara. Tapi dia dilantik jadi pendakwa raya bagi pihak Peguam Negara. Dia sendiri kena samai 5,000 oleh Majlis Peguam kerana salah tata susila. Macam mana orang yang kena samai 5,000 ni boleh? Tak ada orang lain tu, ramai-ramai. Bawa tapi kapasing. Nak bisa sangat berapa gambar Syafiq. Ini menunjukkan moral kajian kita ni hanya politik menggunakan mahkamah nak mampu apa? Bapa mutalik mampu jaga politik. Bapa mungkin mampu guna mahkamah. Lepas tu rayuan. Bila kita buat rayuan mahkamah rayuan ni dua tingkat. Mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan. Kalau kita kalah mahkamah rayuan, tak puas hati lagi, kita boleh rayu di mana mahkamah persekutuan.
Dalam kisah Anwar Ibrahim ni, dia rayu mahkamah rayuan tolak, dia file rayuan di mahkamah persekutuan. Lazimnya mahkamah rayuan ni tidak akan bersidang sebelum mahkamah persekutuan buat keputusan rayuan dia diterima ataupun tidak. Tapi Anwar Ibrahim 4 dengan 5 bulan ni, dia dipanggil oleh mahkamah rayuan untuk teruskan kes dia. Tidakkah jahat dia tu? Pak kita kata wala tarkanu ilal ladzina zalamu, jangan hidup sekali dengan orang jahat. Macam mana kita boleh hilap benda ni berlaku? Rakyat kita tak boleh hilap benda ni berlaku. Jadi satu caranya dalam rakyat kecil kajian tu kita kena tingkatkan majoriti, bukan kerana orang. Kerana becih buah cemung gua bagai naik. Kena guna mahkamah, tipu apa rasuah, gotu goni kau kekaya pokok dia. Kita kena buktikan sekali lagi rakyat tolak dah. Pokok ni insya-Allah. Jadi hak lain-lain tu kita cerita semula. Berderah sikit tu supaya pok kita ni duduk atas rel. Duduk atas rel. Bila kita duduk atas rel, insya-Allah pok kita akan jadi satu pasukan yang kuat. Tuhan akan satukan hati-hati kita. Kerana kita tidak balas kerana kedudukan. Kita balas kerana prinsip perjuangan kita. Kita ikut dak prinsip perjuangan kita. Kalau kita duduk atas akhlak perjuangan kita, kita akan bersatu padu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allah